Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 di hadapan yang... Setelah dilantik pemegang jawatan Perdana Menteri, sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Maka adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri untuk membentuk sebuah kabinet yang mampu menyelesaikan permasalahan rakyat dan membawa negara kita ke menuju kejayaan yang lebih gemilang. Untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Kerajaan akan memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. But I stand here, I'm still the Prime Minister. Apapun situasi dan keadaan yang ada dalam negara kita, sebagai seorang pemimpin negara, saya bertanggungjawab kepada saudara dan saudari sekalian. Ya Allah, Kau rahmatilah negara ini. Kau berikan kami kekuatan untuk terus maju sebagai satu bangsa yang berdaulat. I wish to reiterate the core of the Putrajaya vision, which is an open, dynamic, resilient, and peaceful Asia-Pacific community by 2040 for the prosperity of all people and future generations. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof dan anda sedang menonton Agenda Awani buat kali terakhirnya untuk tahun 2020. Beberapa minit lagi kita akan mengikuti perutusan amanat khas oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sempena Tahun Baru 2021. Kalau dilihat kepada visual yang dimuat naik di Facebook Tan Sri Muhyiddin Yassin, itu cukup untuk menggambarkan situasi negara sepanjang tahun ini. Akan tetapi rakyat Malaysia sudah pasti ada kisah tersendiri memberikan interpretasi daripada 2020 dan juga bagaimana kita dapat bergerak ke tahun 2021 dalam beberapa jam sahaja lagi. Saya bersama dengan dua orang pakar yang sentiasa bersama dengan kami untuk mengharungi tahun yang begitu sukar pada tahun 2020 ini. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya ialah Dr. Kor Swee Keng, merupakan pakar dasar kesihatan awam, dan juga di sebelah kanan saya ialah Profesor Madya Dr. Yusof Syari, merupakan Ketua Ekonomi Pusat Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Sebelum kita mengikuti ucapan ataupun amanat khas Perdana Menteri, mungkin kita dapat memberikan satu interpretasi khusus tahun 2020 yang sukar ini. Dr. Kor, saya mulakan dengan Dr. Kor dahulu. Kita memulakan tahun 2020 dengan mengetahui virus yang ada dari Wuhan tanpa menyedari bahawa begitu impaknya begitu besar kepada dunia. Malah kita sendiri di Malaysia masih bergelut sehingga ke hari ini. Kes aktif setakat semalam lebih 22,000. Kita baru menunjukkan tanda yang kita sudah pulih daripada COVID-19. Apa iktibar kesihatan awam yang paling jelas dan utama yang perlu kita ambil untuk kita ingatkan diri untuk melangkah ke tahun 2021? Iktibar yang pertama, Zulfitri, adalah berkenaan dengan semangat kental dan juga kekuatan dari segi emosi, fizikal dan mental seluruh rakyat Malaysia, terutamanya daripada petugas-petugas barisan hadapan, terutamanya di Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita dapat amati bahawa tahun ini menunjukkan dan menyerlahkan kekuatan dan kekebalan, kita boleh katakan, seluruh rakyat Malaysia dan juga petugas barisan hadapan. Inilah iktibar pertama yang kita harus ambil kira apabila kita melangkah masuk ke tahun 2021. Tetapi Zulfitri, semangat ini kita tidak boleh abaikan. Kita tak boleh anggap bahawa semangat ini akan terus berkobar-kobar untuk tahun 2021, maka kerajaan Malaysia dan seluruh masyarakat Malaysia haruslah menggembleng tenaga kita untuk memperkukuhkan sistem kesihatan dan juga mengiktirafkan pengorbanan semua petugas barisan hadapan. Itulah iktibar kita yang pertama. Iktibar kita yang kedua, Zulfitri, daripada tahun ini adalah kita boleh tengokkan kepentingan sistem kesihatan di negara Malaysia. Bukan sahaja dari segi kesihatan awam dan juga hospital-hospital dan klinik-klinik dan doktor-doktor dan jururawat-jururawat.
Tetapi apa yang kita maksudkan bukan sahaja Kementerian Kesihatan tetapi betapa pentingnya polisi-polisi dan dasar-dasar kerajaan yang bukan berunsurkan Kementerian Kesihatan. Misalnya social protection ataupun perlindungan dari segi sosial, dari segi perkeso, dari EPS dan sebagainya juga merupakan satu cara untuk menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Iktibar kita yang kedua dari tahun 2020 adalah bahawa kesihatan tidak boleh hanya bergantung pada Kementerian Kesihatan, kita harus bergantung pada semua kementerian di seluruh kerajaan Malaysia. Iktibar ketiga untuk tahun ini dan saya akhiri dengan iktibar tersebut Zulfitri, bahawa masalah-masalah yang kita hadapi pada tahun 2020 tu masalah yang senang dijangka, mudah diramal dan masalah-masalah ini mungkin akan datang balik pada tahun 2021 sekiranya kita tak ada durable solution ataupun penyelesaian jangka masa panjang. Misalnya untuk kesihatan bukan warga negara Malaysia, apa yang kita akan buat untuk mereka yang berada di Malaysia dan mempunyai hak untuk kesihatan. Nombor dua, kawasan-kawasan yang terpencil seperti Sabah dan Sarawak dan juga mereka-mereka yang terpinggir daripada mainstream ataupun arus perdana. Inilah tiga-tiga iktibar daripada tahun 2020. Poin dan juga permulaan yang baik, tetapi Dr. Kor, saya ingin pergi juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Syahri. Seperti mana yang Dr. Kor katakan sebentar tadi bahawa isu kesihatan bukan sahaja berkaitan dengan Kementerian Kesihatan dan bagaimana tahun 2020 menguji sistem jaringan sosial yang ada di negara kita, baik di Perkesok, EPF dan juga bantuan-bantuan kerajaan secara keseluruhannya. Dan juga kita perlu akui juga seperti Dr. Kor katakan tadi, apa yang kita hadapi tahun 2020 ini sudah diramal. Ahli ekonomi juga membuat begitu banyak ramalan. Tetapi apa yang paling jelas dipelajari pada tahun 2020 ini? Kerana saya kira teori-teori ekonomi diuji dengan begitu baik sekali ketika pandemik ini dan betapa pentingnya persediaan itu perlu dilakukan dalam masa yang begitu tuntas dan ataupun begitu cepat sekali, Dr. Yusof Syahri. Baik, terima kasih Zul. Ya, banyak perkara yang perlu kita belajar daripada apa yang tsunami COVID-19 yang telah berlaku pada 2020 ya. Tapi yang paling signifikan saya kira atas apa yang berlaku sama ada dari sudut perspektif ekonomi, sektor ekonomi itu sendiri ataupun pasaran buku itu sendiri, sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya telah pun kebanyakannya telah diutarakan ya beberapa tahun sebelum tsunami COVID-19 ini datang. Tetapi pada ketika itu dan pada situasi pada tempoh masa tersebut, mungkin kita tidak nampak kepentingan untuk mengambil tindakan yang perlu pada ketika itu. Tapi Alhamdulillah kebaikannya yang dibawa oleh COVID-19 ini bagi persepsi saya adalah kita dapati bahawa dia datang dan membawa mesej yang jelas iaitu pembaharuan, perubahan perlu dilakukan bagi mengukuh pasak ekonomi itu sendiri ya. Contohnya kalau kita tengok isu berkenaan dengan saiz pekerja tidak formal, jaringan keselamatan sosial ya. Kalau masih ingat saya pernah dikecam 2 tahun sudah pun atas apa yang ingin saya bangkitkan. Tapi alhamdulillah perkara ini jelas sekali menunjukkan apa yang saya ramalkan ya. Jadi perkara ini telah kita utarakan. Jadi COVID-19 datang untuk memberi mesej yang jelas seperti tadi untuk mengambil tindakan untuk jangka masa panjang dan jangka masa pendek supaya ketahanan ekonomi kita lebih kalis kepada krisis di masa hadapan ya. Tidak kira sama ada krisis yang berkaitan dengan kesihatan ataupun krisis yang berkaitan dengan bukan kesihatan seperti krisis keuangan ataupun krisis yang melibatkan mata wang contohnya. Jadi perkara utama yang kat sini adalah kita kena belajar dan juga bergerak ke hadapan memastikan untuk perancangan kita apa pembaharuan yang perlu dilakukan perlulah dititik beratkan supaya kita nak kukuhkan pasak ekonomi kita itu. Doktor, adakah kita di mana kita berada pada fasa pemulihan ekonomi pada ketika ini?
mungkin terlalu awal, tetapi adakah kita resilient kerana tempoh 2020 menganjak ke 2021 itu hanyalah satu tempoh masa, tapi fasa perubahan itu dilihat dari bulan ke bulan dan juga dipengaruhi berapa bilangan kes COVID-19 itu, sudah pasti ada yang sedikit letih. Ramai yang mula merasai impak ekonomi sebenar itu pada hujung tahun ini. Pada pandangan doktor, kita perlu ada mindset yang betul untuk melihat tahun 2021. Tidak sekadar angka, tetapi perlu jelas serius untuk benar-benar memulihkan dan juga membela nasib-nasib mereka yang terpinggir dan juga mereka yang terkesan akibat COVID-19. Adakah kita cukup melakukan tindakan yang baik? Kita kena faham bahawa ekonomi itu memerlukan masa tidak sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, maka lebih untuk memastikan pertama sesuatu dasar itu efektif ataupun sampai ke sasarannya. Dan yang masa sama kita kena faham juga bahawa setiap apa yang kita lakukan akan ada lagging dalam ekonominya, ataupun faktor yang ada sikit lagging menyebabkan suatu perkara itu sampai kepada sasaran yang saya cuba maksudkan. Jadinya 2021 apa yang selalu nampak adalah saya boleh gelarkan sebagai tahun pemulihan. Tahun pemulihan di mana kita perlu bersedia bahawa sebulan, 2 bulan yang kita hadapi baru-baru ni PKPB itu kemungkinan akan berterusan lagi dan keadaannya mungkin bertambah baik di masa hadapan ataupun seperti mana yang kita alami 1-2 bulan sekarang ini. Jadi amat penting sekali untuk kita mengetahui dan bersiap sedia untuk menghadapi keadaan 2021. Keadaannya adalah lebih baik sudah pasti berbanding dengan 2020, tetapi masih ada kerosakan yang perlu memerlukan jangka masa panjang untuk diperbetulkan, Zul. Of course kita akan dapat melihat pastinya kadar pengangguran menurun, tetapi kita jangan jangkakan kadar gaji akan naik, kerana kadar gaji akan lebih perlahan ataupun kekal pada tahap sekarang ini kerana kita masih lagi dalam proses pemulihan. Begitu juga saya kebimbang kita para graduan dan juga mereka yang tamat persekolahan atau pengajian perlu bersedia kerana kerja yang akan tersedia mungkin tidak seperti yang mereka impikan. Malah mereka-mereka ini perlu juga diberi latihan khusus kerana sepanjang tempoh 2020 pengajian sama ada di universiti, di institusi latihan dan juga di sekolah terganggu. Ini uniknya COVID-19 ini, dia juga bukan mengganggu permintaan buruh, malah juga mengganggu penawaran buruh. Jadi itu yang saya dapat bagi yang terakhir kita jangkakan sains ataupun gelagat sebahagian pekerjaan akan terus kekal pada 2021. Contohnya mereka yang work from home, bekerja jarak jauh, mereka yang bekerja di sektor di platform digital dan juga sektor tidak formal. Saya jangkakan mereka ini akan masih lagi saiznya sama seperti 6 bulan terdahulu. Tidak banyak akan perubahan yang akan berlaku pada tahun depan. Biarpun cabaran itu akan kita hadapi untuk tahun-tahun mendatang, tapi 2021 juga menjanjikan sinar harapan. Selepas ini saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi kita melihat kepada sinar harapan yang mungkin ada. Pertamanya, insya-Allah kita bakal mendapat vaksin kita pada suku pertama tahun 2021. Malah negara jiran Singapura sudah mendapat vaksinnya semalam. Sikit sebanyak itu memberikan harapan bahawa COVID-19 itu dapat dipulihkan. Dari sudut ekonomi juga, angka pengangguran itu dapat tidaklah jatuh menjunam dan nampak ada sedikit pemulihan. Akan tetapi di sebalik harapan itu terselit juga perlunya iltizam dan juga kerja kuat yang dituntut ataupun yang diperlukan daripada warga Malaysia. Bagaimana kita bincang perkara itu selepas ini? Kita berhenti rehat seketika dahulu. Dr. Kaur dan juga Dr. Yusof Saari akan bersama dengan saya selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Jumpa lagi dalam agenda Awani selepas ini.
Beberapa jam lagi kita akan melangkah ke 2021. Pasti ramai ingin melupakan tahun yang begitu getir 2020, tapi apa gunanya kita melupakan tahun ini tanpa mempelajari sesuatu daripadanya dan juga menantikan harapan yang lebih baik untuk tahun 2021. Saya ingin bersama dengan Dr. Kaur. Doktor, mungkin kita melihat kepada sinar harapan itu terletak kepada vaksin COVID-19 yang bakal diterima dalam suku pertama tahun ini. Tetapi realitinya, hari ini kita masih lagi bergelut dengan kes harian ribuan kes. Dan itu sesuatu yang kita tidak jangkakan pada PKP yang pertama atau sehingga 8 atau 10 bulan pertama kita menghadapi COVID-19. Realitinya itu kita tidak boleh rasa selesa. Adakah kerana adanya harapan vaksin itu, adanya harapan untuk tahun depan, kita ambil mudah dengan cabaran yang kita hadapi pada hari ini? Di mana kita perlu letakkan pemikiran dan juga mindset yang sebetulnya dalam kita menentang COVID-19 pada hari ini? Zulfitri, bekalan vaksin yang akan sampai ke tanah air ke negara Malaysia lebih kurang bulan Februari dan bulan Mac tahun depan merupakan bantuan kepada para petugas barisan hadapan. Tetapi vaksin tersebut bukanlah langkah magic ataupun penyelesaian magic, dan apabila kita menyuntik vaksin tersebut kepada semua rakyat Malaysia, kita akan hilang COVID tiba-tiba. Yang itu taklah mungkin. Tak mungkin untuk beberapa sebab. Sebab pertama tu bekalan vaksin tersebut akan datang dari segi in stages ya. Dia bukan datang semua sekaligus, tapi dia akan datang berbulan sedikit-sedikit selama 1 mungkin 2 tahun, dan kita akan ambilkan masa mungkin 1 hingga 2 tahun untuk memberikan pelalian yang sempurna kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi vaksin kita tak boleh bergantung kepada vaksin sebagai satu penyelesaian yang magic. Sebab kedua kita tak boleh bergantung pada vaksin sebagai penyelesaian magic adalah sebab vaksin tersebut merupakan salah satu daripada pelbagai cara yang diperlukan untuk menangani ataupun membendung wabak COVID. Sampai kita memberikan imunisasi ataupun pemvaksinan ataupun pelalian kepada secukupnya rakyat Malaysia, mungkin sampai 90 ataupun 85% penduduk Malaysia, kita tak boleh lewa, tak boleh ambil lewa, tak boleh lalai ataupun alpa ataupun ambil mudah ataupun ambil ringan social distancing, physical distancing, pemakaian pelitup muka, duduk di rumah kalau betul-betul tak perlu keluar rumah, memanglah kita kena duduk di rumah. Jadi kita panggil non-pharmaceutical interventions ataupun intervensi yang tidak berunsurkan pharmaceutical atau tidak pun berunsurkan ubat, amatlah penting sehingga kita boleh memberikan imunisasi kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi pada ringkasan kita boleh katakan vaksin tersebut adalah merupakan alat yang amat membantu respons ataupun tindak balas pandemik kita, tetapi kita masih tidak boleh ambil ringan ataupun bersambil lewa sampailah kita memberikan vaksin tersebut kepada seluruh penduduk Malaysia. Yang mana itu akan mengambil sedikit masa yang lebih panjang lagi, doktor, kan? Tapi doktor, mungkin juga soalan saya ialah bagaimana nak memperkasakan respon pandemik di kalangan masyarakat? Kerana pada bulan Januari ataupun Februari itu apabila kes pertama COVID-19 yang berada di Malaysia, ada stigma, ada juga stereotip pada ketika itu, tidak dapat dinafikan. Bagaimana kita mahu memastikan bahawa apabila kita tidak mahu pandemik seperti ini berlaku lagi, tapi sekiranya ada, kita bersedia? Kerana isu berkenaan dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan virus dan juga pandemik itu tidak banyak diperkasakan pada ketika ini. Malah pada hingga ketika ini juga mungkin sambil lewa itu datang kerana kurangnya pemerkasaan pengetahuan dan juga kesedaran di kalangan masyarakat. Pada pandangan Dr. Ko? Ada beberapa cara untuk menangani masalah ni, Zulkifli, dan tak ada penyelesaian magic lah. Saya tak pernah percaya ada penyelesaian yang magic yang tiba-tiba dia datang, semua masalah kita akan hilang. Jadi kita harus melaksanakan beberapa langkah. Langkah yang pertama, memberikan lebih banyak komunikasi secara lebih telus dan pendidikan kepada semua rakyat Malaysia dari sekolah rendah ataupun prasekolah, sekolah rendah sampai ke universiti, sampai ke golongan warga emas. Yang tu memang komunikasi yang sangat penting dan harus diperkasakan oleh agensi-agensi kerajaan Malaysia, bukan sahaja Kementerian Kesihatan tetapi semua agensi-agensi kerajaan. Yang tu nombor 1. Nombor 2, apa yang kita boleh buat adalah juga untuk memberikan satu koordinasi. Koordinasi itu di antara kerajaan, di kerajaan persekutuan, di antara agensi-agensi kerajaan dan juga di antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan seperti Majlis Perbandaran ke pejabat daerah dan sebagainya. So saya pada amatan saya koordinasi tersebut memanglah kena vertikal dan horizontal dan juga vertikal. Yang itu sangat penting kerana satu message yang disampaikan oleh
seluruh kerajaan anggota dan gerakan kerajaan Malaysia adalah penting supaya rakyat tidak confused ataupun mereka tidak salah faham kerana pelbagai mesej diterima daripada pelbagai agensi kerajaan. Maka kerajaan juga harus mengukuhkan mesej mereka. Dan lepas 11 bulan dah dekat setahun dah kita berperang dengan COVID, sampai sekarang titik permulaan untuk 2021, perkasakanlah dan koordinasikanlah mesej yang disampaikan oleh kerajaan. Dan nombor 3 dan terakhir sekali, kesan saya ataupun saya ingin mempelawa, menggesa dan menggalakkan semua rakyat Malaysia untuk terus mematuhi SOP-SOP yang telah pun diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Sebab pandemik ini memerlukan satu whole of society ataupun keseluruhan masyarakat. Kita tak boleh bergantung pada kerajaan sahaja, walaupun kerajaan telah pun memberikan satu koordinasi kepada semua agensi kerajaan. Kita mesti bergantung pada diri sendiri, keluarga dan juga jiran-jiran, kawan-kawan, sanak saudara dan sebagainya untuk saling jaga kita. Jadi gesaan saya, pelawaan saya dan juga permintaan saya dan galakan saya kepada semua rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama menjaga sesama sendiri supaya kita boleh menjalankan satu whole of society response ataupun tindak balas seluruh masyarakat untuk pandemik ini untuk tahun depan dan juga tahun-tahun yang akan datang. Saya masih ingat pada awal tahun ini saya menemui Dr. Kaur, ketika itu beliau masih lagi berada di University Oxford, dan pada ketika itu beliau mengatakan bahawa COVID-19 tidak ada pasport dan ianya merentasi seluruh dunia. Benar itu berlaku dan COVID-19 juga tiada tarikh luput buat setakat ini walaupun kita akan menjengah 2021. Doktor bersetuju kalau dapat rumusannya itu? Bagaimana kita nak memastikan bahawa ini adalah perjuangan yang tiada kesudahannya, tidak ada tarikh luput tahunnya? Saya ada dua pandangan macam ni, berkenaan dengan soalan yang bagus yang Zulkifli ajukan. Pandangan pertama tu berdasarkan trajectory dan bukti-bukti yang sedia ada, para saintis dan ahli-ahli sains dan penyelidik dan sebagainya tak nampak titik noktah dia. Yang tu betul. Tetapi ada juga satu kemungkinan yang sangat tipis bahawa COVID ni mungkin akan tiba-tiba hilang. Tapi kemungkinan tu ada walaupun wujud sangat-sangat tipis. Kalau kita tengokkan coronavirus yang dulu tahun 2003, SARS, lebih kurang 6 bulan dia burn out secara sendiri. Ada tak kemungkinan tu untuk COVID? Ada, tapi kemungkinan tu sangat tipis dengan berdasarkan bukti-bukti yang sedia ada. Buat masa sekarang, para penyelidik tak nampak titik noktah tu. Jadi, apa yang kita boleh buat, kita boleh adjustkan expectation. Maksud saya, apa yang kita hendakkan ataupun yang kita hendaki daripada COVID ni kan, kita harus turunkan ataupun adjust our expectation supaya kita tidak terlalu membimbangkan diri ataupun tidak meletakkan harapan terlalu tinggi bahawa COVID tu akan tiba-tiba hilang. Yang tu penting untuk kesihatan mental kita dalam jangka masa panjang. Okey, kita menghitung waktu sekarang, tak cukup banyak masa untuk pertanyaan saya terakhir kepada Dr. Yusof Syahari dalam seminit. Bagaimana 2021 reset untuk sistem ekonomi secara keseluruhan? Meskipun ada bantuan untuk peniaga kecil dan sederhana, tapi mereka kata selepas 6 bulan, lebih ramai orang makcik kiah yang jual goreng pisang. So, persaingan itu sudah berubah. Jadi, struktur ekonomi itu juga sudah tidak dapat dilihat dalam kepompong ataupun kerangka yang dahulu. Jadi, bagaimana kita melihat bahawa 2021 ini, apa jangkaan-jangkaan mudah yang dapat kita fahami oleh rakyat dalam kita bercerita mengenai ekonomi dan juga kehidupan masyarakat tahun hadapan? Seperti yang saya maklumkan pada peringkat awal tadi, ya, tahun 2021 adalah tahun pemulihan dan juga keadaannya lebih baik berbanding 2020. Tetapi keadaan yang lebih baik itu tidak bermaksud bahawa keseluruhannya akan baik-baik belaka, kerana masih ada sektor pekerjaan, sektor tertentu yang masih lagi perlu kepada pemerhatian, perlu lagi kepada rawatan khusus, ya, supaya mereka lebih mampu untuk keluar daripada kerosakan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Antaranya adalah, contohnya kita tahu bahawa sektor yang berkaitan dengan pengangkutan udara, sektor seni, hiburan, sektor perhotelan masih lagi bertungkul lumus ataupun masih lagi berdepan dengan ketidaktentuan yang sangat tinggi, ya. Kita tak tahu, mungkin akan tahun depan, sepanjang tahun 2021, sektor-sektor ini di pekerjaan, sektor-sektor ini akan masih lagi terjejas akibat COVID-19. Tapi yang pentingnya kat sini adalah kita tahun hadapan,
seperti Belanjawan 2021 yang dicadangkan dan diumumkan baru-baru ini, banyak inisiatif ataupun program yang dilaksanakan, yang dicadangkan oleh kerajaan. Saya harap para pekerja di luar sana ambil peluang ini ya, dalam yang sama. Saya rasa untuk bergerak ke hadapan, mungkin kita sampai masanya untuk pekerja-pekerja memikirkan mereka memberi fokus kepada pekerjaan yang kurang berisiko ya. Maksudnya Kak Cik Nizul ya, kalau kita nak kalis macam kalis peluru ataupun kalis krisis, kalau kita tak nak kurangkan risikonya, jangan ke medan peperangan. So, bahasa mudahnya. Tapi kalau maksud saya nak sampaikan sini adalah banyak lagi sektor-sektor yang kurang berisiko kepada pandemik ini yang boleh dicari. Contohnya sektor pertanian ya, yang mana masih itu hanya salah satu contoh, yang masih lagi terbidang dan masih lagi yang kurang berisiko untuk dimanfaatkan. Itu kita kena bincang dan telusuri untuk tahun 2021 dalam masa beberapa jam. Terima kasih Dr. Yusof, terima kasih Dr. Kor kerana sentiasa bersama kami sepanjang tahun ini. Bersamalah kami juga untuk tahun depan untuk mendapatkan pandangan dan juga ulasan. Terima kasih kepada anda yang bersama kami di Astro Awani. Selamat tahun baru. Meskipun tahun ini penuh kesugaran, tapi sejepit harapan itu perlu kita sandarkan untuk tahun 2021. Semoga kita dapat mengharunginya dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.